Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel terbaik sahabat-sahabat semua. Ini menunjukkan betapa hubungan baik ya antara Sultan, Raja-Raja khususnya Sultan Johor bersama dengan kepimpinan negara hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, adalah satu gambaran yang menunjukkan betapa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung dan juga menghormati raja-raja, sultan-sultan maupun yang di Pertuan Agong, sahabat semua. Jadi menarik untuk kita kongsikan sedikit info berkaitan dengan perkara ini. Ya, jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti sedikit pencerahan ya berkaitan dengan ini. Kalau kita lihat tita Sultan Johor, ya ini adalah lambang erat hubungan diraja bersama dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas yang di Pertuan Agong memperkenankan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Sultan Johor turut menitahkan supaya Perdana Menteri diberikan lebih banyak masa ya untuk meningkatkan ekonomi negara. Ini karena dengan adanya pentadbiran hari ini yang mewarisi hutang yang berlambak sehingga 1.5 triliun sahabat-sahabat semua. Ya, hutang yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini, ya, kerajaan Tebuk Atap, kerajaan Perpaduan Malaysia Madani terpaksa menanggung dengan adanya dan juga mentadbir dengan kewangan yang begitu tipis sekali. Jadi perkara ini menjadi simbolik betapa eratnya hubungan Perdana Menteri kita yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kerabat diraja. Ditambah pula Sultan Johor adalah sultan yang bakal menaiki takhta sebagai yang di Pertuan Agong selepas ini. Jadi PMX juga antara pemimpin yang tidak pernah melawan atau mencetuskan konflik dengan mana-mana kerabat diraja sebelum ini. Ini faktanya sahabat semua yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin presiden sebuah parti yang begitu terbuka mempertikaikan, yang begitu terbuka menghina raja-raja, sultan dan sebagainya. Bukan itu saja sahabat-sahabat semua. Ya, pemimpin-pemimpin daripada setengah parti ini juga ada yang sanggup datang ke negeri orang, apa yang dibuat menghina, memperlegekan sultan, ya, memperlegekan yang di Pertuan Agong. Ya, kononnya kerajaan hari ini bukanlah tita daripada yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Ya, banyak perkara yang kita boleh lihat betapa busuknya, betapa biadabnya pemimpin-pemimpin daripada setengah parti ini. Sehingga hari ini ada di antara mereka yang telah pun didakwa kerana memperlegekan sultan. Tetapi dalam sejarah sahabat semua, kita tidak pernah ya nampak pemimpin ataupun Perdana Menteri kita ketika ini PMX ya yang melawan ataupun mencetuskan konflik dengan mana-mana kerabat diraja. Coba cari di media sosial ya, kalau Anda dapat jumpa ya, pastinya tidak ada sahabat-sahabat semua. Ketika Tun Dr. Mahathir sedang riuh menentang sistem monarki, Perdana Menteri kita kekal menjunjung daulat, mempertahankan institusi diraja dan terus komited ya memperkasakan Islam. Ya, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar juga sentiasa memastikan segala corak gerak kerjanya dalam mengelola pentadbiran kerajaan selari dengan selari dengan hasrat Majlis Raja-Raja, khususnya dalam soal tadbir urus melibatkan hal ehwal agama, hal ehwal Islam negara. Jadi sebab itu juga sahabat-sahabat semua, Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim meyakini ya dengan perkenan dan restu duli-duli tuanku, usaha memperkukuhkan institusi pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan dan juga negeri-negeri dapat dilaksanakan secara bersepadu dan juga berkesan. PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah contoh tauladan pemimpin yang terbaik setakat ini. Jika duli-duli tuanku mempercayai akan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya mengapa tidak kita sebagai rakyat menjunjung tinggi titah dan kepercayaan ini. Ya, antara kepercayaan yang jelas dinyatakan ialah kenyataan ataupun titah daripada yang di Pertuan Agong
menyatakan bahwa ya hari ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, katanya kita berada pada landasan yang tepat. Sultan Johor baru-baru ini juga menitahkan untuk memberikan ruang dan waktu untuk kerajaan hari ini yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengemudi, untuk memulihkan ekonomi kita yang begitu jauh ketinggalan, yang begitu teruk hancur ketika pentadbiran kerajaan sebelum ini, sahabat-sahabat semua, khususnya Perikatan Nasional. Jadi, kalau kita lihat sahabat semua, kerajaan hari ini sudah berlalu 8 bulan ya. Kalau kita lihat 8 bulan pertama pentadbiran Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memberikan mesej yang nyata. Beliau bersama pasukannya dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani berupaya membawa negara ke arah pembangunan dan juga kemajuan yang lebih selepas ini. Buktinya ya, kalau kita sebelum ini semasa kerajaan ini diambil alih oleh pentadbiran di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, inflasinya 4.0. Hari ini sahabat-sahabat semua, kita berada di dalam kadar inflasi yang paling rendah dalam sejarah, 2.0. Harga mula menurun ya, nilai ringgit semakin mengukuh, dan yang paling nyata dengan keupayaan, dengan kepercayaan pentadbiran ini ya, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, buktinya sahabat-sahabat semua bahwa hari ini kita mendapat jumlah pelaburan yang tinggi daripada negara-negara luar. Kerana apa? Kerana pada pandangan saya, ya, mereka yakin, mereka percaya, mereka mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pemimpin yang dihormati, seorang pemimpin yang bijaksana. Buktinya ya, beliau adalah Datuk Seri Anwar pernah diangkat sebagai Menteri Kewangan terbaik di Asia sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Namun kerana adanya individu yang begitu mencemburui talenta daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mula difitnah, ditendang, disumbat ke penjara. Hari ini sahabat semua, kita boleh nampak dengan segala penghinaan yang dilakukan oleh politikus-politikus, orang yang begitu menzalimi beliau. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi ketua negara, ya, ketua negara untuk pentadbiran Kerajaan Perpaduan ini. Jadi bayangkan kalau 5 tahun pentadbiran ya, ekonomi negara berjaya ditingkatkan dan hidup rakyat menjadi semakin bermaruah dengan pendapatan yang lebih progresif. Buktinya juga kalau sebelum ini tidak pernah ada kabinet menteri ataupun kerajaan yang mahu untuk menekankan, untuk menaikkan gaji progresif atau lebih dikenal sebagai gaji bermaruah. Hari ini sahabat semua, ya, perkara ini sudah pun dilancarkan, diterangkan, dicerakinkan ya oleh Menteri Ekonomi, yaitu YB Rafizi Ramli, ya, yang mana bertanggung jawab untuk ya melihat gaji ya kepada pekerja-pekerja di Malaysia ini, khususnya di pihak swasta ini, dapat ditingkatkan. Ini adalah satu usaha murni dan satu usaha yang terbaik, dan saya percaya rakyat sepatutnya menilai perkara ini, tetapi jangan dibutakan dengan segala fitnah, jangan dibutakan, dipekakkan telinga Anda dengan mendengar segala tuduhan, segala persepsi yang dibuat oleh pihak di luar sana, ya, ataupun mereka-mereka ya yang parti yang berlawanan ataupun yang tidak menyokong kerajaan hari ini. Jadi perjuangan reformasi Perdana Menteri kita yang ke-10 ini tak mustahil untuk terlaksana. Namun, ia memerlukan masa, ia memerlukan sedikit masa untuk dilaksanakan. Jadi percayalah, seperti mana kepercayaan ya Sultan Johor ini yang juga bakal menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong, ya, apabila beliau memberikan titah supaya memberikan ruang dan masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sebagai rakyat juga harus yakin seperti mana Sultan Johor, raja-raja yang mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, yang boleh mengangkat martabat, yang boleh mengembalikan kegemilangan negara kita sekali lagi. Jadi itu pandangan saya, dan sedikit bacaan tadi saya ambil daripada sumber ya di dalam Reformis Madani. Jadi terima kasih kerana mendengar, dan sekiranya Anda sahabat-sahabat sana di luar sana memberikan sebarang pandangan, komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya
Mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.